Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Bersama saya Ustaz Tajul Arifin bin Cik Zakaria dalam Nabi Pesan Apa. Alhamdulillah, bersempena dengan bulan Ramadan pada kali ini, marilah sama-sama kita menghayati suatu tajuk bagaimana untuk kita memustajabkan doa. Sebagaimana yang kita sedia maklum, di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa bermula daripada ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan kepada kita 3 perkara penting. Yang pertama tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kemudian diikuti dengan kepentingan penurunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Di dalam ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian diikuti dengan isu perkara yang berkaitan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa semua insan inginkan agar doanya dimustajabkan oleh Allah. Hidup tanpa doa adalah suatu kemusnahan dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja nikmat atau cita-cita yang diidamkan pada masa hadapan, namun kita juga perlu memohon agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan nikmat dan cita-cita yang telah kita perolehi. Semakin dekat seorang insan dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mustajab doanya. Kemustajaban doa sangat berkait dengan kekhusyukan jiwa hamba yang berdoa itu. Semakin tertumpu perasaannya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semakin pantas doanya dimustajabkan. Sebenarnya bukannya susah untuk berdoa, tetapi yang susah ialah mencari jiwa yang khusyuk yang menyebabkan doa dimustajabkan. Ramai orang tersalah sangka dalam hal ini. Mereka hanya tertumpu kepada waktu, ungkapan dan tempat berdoa, tetapi melupai perkara asas, iaitulah kekhusyukan diri insan yang berdoa itu sendiri. Setelah kita memahami hal ini, maka kita cuba memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memustajabkan doa mereka yang berpuasa. Ini kerana puasa dalam bulan Ramadan dapat membentuk jiwa yang khusyuk. Ramadan pula waktu yang Allah Subhanahu wa taala sayang disebabkan bulan pilihannya dan suasana hamba-hambanya taat kepadanya. Maka Allah setelah menyebut tentang kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah ikuti dengan janjinya, di mana dia berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Setiap manusia yang hidup pada waktu ini memasuki bulan Ramadan, Muslim dan juga bukan Muslim, mereka yang berpuasa dan juga mereka yang melakukan maksiat. Apakah setiap orang yang
setiap orang itu dimustajabkan doa mereka pada bulan Ramadan? Sudah pasti bukan demikian fahaman yang betul. Doa dimustajabkan apabila insan itu berpuasa. Puasa itu mendatangkan pahala, dan puasa itu juga mendidik rohani agar tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Puasa menyuburkan keikhlasan dalam jiwa kita. Lantas puasa membentuk kekhusyukan yang luar biasa di dalam diri insan. Dengan itu doa orang yang berpuasa akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berpuasa dalam erti kata yang sebenar akan dapat merasai perbezaan jiwanya lebih mendalam. Dia menghayati puasanya pada hati, lidah dan tingkah laku, maka bertambahlah kekhusyukan jiwanya. Bertambah pula sayang Allah kepadanya. Apabila dia berpuasa, dia telah menyempurnakan arahan Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah ataupun cinta Allah melimpah ruah kepadanya. Maka Nabi SAW menggesa kita berdoa ketika berbuka. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Inna lis-sa'im 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka. Al-Munnawi menukilkan dalam satu pendapat yang menyebutkan dikhususkan untuk umat ini mengenai doa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir yang bermaksud, berdoalah kepadaku nescaya aku mustajabkan untuk kamu. Ud'uni astajib lakum. Itu asalnya untuk para nabi. Kemudian diberikan kepada umat ini apa yang diberikan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Namun urusan umat ini bercampur baur disebabkan nafsu menguasai jantung hati mereka, maka ia pun terhijab. Maka puasa itu mencegah nafsu. Apabila seseorang meninggalkan syahwatnya, maka bersihlah jantung hatinya, serta bersinarlah cahaya, maka akan dimustajabkan doanya. Maka hadis ini dan yang seumpamanya hanya untuk sesiapa yang telah menunaikan hak puasa dengan sebenar-benarnya. Dia memelihara lidah, jiwa dan perbuatannya. Justru Ramadan, bulan yang diberkati, puasa pula menjadikan kita bersih jiwa dan nurani kita. Gabungan keberkatan bulan dan kebersihan jiwa menjadikan doa kita dimustajabkan. Jika sekadar bulan yang diberkati, sedangkan jiwa kita tetap kotor, maka janji Allah ini mungkin tidak untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ramadan, bersama membina masyarakat